langkah untuk sabotaj negara. Dalam seminggu dua ni kerajaan akan jatuh. Langkah Dubai. Ada orang kata bukan dia langkah Dubai, langkah cokek saja. Permainan propaganda untuk meruntuhkan ekonomi. Cetusan persepsi menggusarkan pandangan umum. Dah cukup gemuk. Melebihi daripada cukup. Apakah niat di sebaliknya? Apa tujuannya? Ini bukan perkara main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dacia Hau, Fanekem, salam reformasi dan salam perpaduan madani. Bertemu kita lagi di channel SBS. Terima kasih kepada anda yang terus setia memilih channel SBS. Selepas kegagalan langkah Dubai yang dicipta oleh pembangkang, apabila segala fakta berkaitan langkah Dubai ini kita dedahkan kepada umum dan segala jalan politik yang boleh mereka gunakan untuk merosakkan kerajaan gagal dilakukan, maka kini pembangkang memasuki fasa baru rentak kempen mereka dengan cubaan untuk mensabotaj negara. Ni apa benda ni bila diorang mainkan persepsi propaganda untuk mensabotaj negara ni? Kononnya kerajaan akan bertukar, kerajaan akan tumbang, 120 SD nak menghadap main di Pertuan Agong. What a nonsense. Dalam video yang lalu saya dah explain dah kenapa perkara ini tak boleh berlaku. Tapi persoalannya, pendukung kerajaan perpaduan ini pun sama gelabah juga. Tujuan mereka buat persepsi dan propaganda ini untuk cetuskan public perception je. Bila tercetus public perception, dah semua orang panik, mula bercakap yang bukan-bukan. Saya ingat semalam dan hari ini, menjak puak-puak bahalul ni dedahkan kononnya ada cukup jumlah untuk jatuhkan kerajaan, punya ramai yang message call saya tanya betul ke. Alah ni letih aku jawab dia, aku buat video lah, senang kan. Kalau kita lihat kerajaan Madani ini sudah pun memerintah setakat ini melebihi 400 hari. Kedudukannya stabil, politik tak ada kacau bilau, ekonomi negara semakin baik, bantuan-bantuan kepada rakyat mula turun. Namun nampaknya terdapat segelintir pihak yang sepertinya betul-betul tak senang dengan kestabilan politik yang dicapai kini. Satu langkah sudah bermula yang diorang panggil langkah Dubai, dan sekira Anwar tak awas, dalam seminggu dua ni kerajaan akan jatuh. Ini sebenarnya benda biasa lah bila kita bercakap dengan orang yang gila kuasa, gila pangkat, gila kedudukan, hanya memikirkan kepentingan kuasa untuk tembolok sendiri aja. Memang dia orang akan gunakan apa saja cara untuk merosakkan dan meruntuhkan kerajaan yang sedia ada. Sebab kita pun faham lah kan, karakter yang sama je yang ada dekat pembangkang hari ini adalah karakter-karakter yang sama yang meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan 2020 yang lalu. Orang-orang yang sama je kan yang dulunya meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan, hari ini dia duduk dalam puak-puak Perikatan Nasional, duduk dalam puak-puak pembangkang. Jadi sebenarnya saya tak pelik lah kalau karakter-karakter begini berterusan untuk merosakkan kerajaan sedia ada. Tapi apa yang menjadi kebimbangan saya? Usaha mereka ini serba sedikit akan mensabotaj negara. Kenapa saya maksudkan demikian? Okay, now kita lihat apabila diuar-uarkan langkah Dubai oleh cyber trooper mereka. Dalam video yang lalu juga saya dah explain pada perspektif saya kenapa langkah Dubai yang dicipta oleh mereka ini akan gagal. Mereka sebenarnya tahu langkah Dubai yang mereka nak buat ini tak boleh dilaksanakan langsung. Jadi now mereka mula switch kepada fasa baru kempen, iaitu kempen untuk menakut-nakutkan publik, dan perkara ini serba sedikit akan mensabotaj kedudukan negara. Kita lihat bila kerajaan itu stabil, banyak perkara baik yang kita boleh capai. Kita boleh laksanakan tumpuan kepada rakyat, kebajikan rakyat, ekonomi negara, kestabilan politik. Ini semua perkara yang kita boleh capai apabila sesebuah kerajaan itu stabil dan kukuh. Tapi pembangkang sedar kalau hanya stabil saja ini tak cukup. Jadi mereka akan terus cuba untuk tembuk atap dan merosakkan kerajaan. Tanpa mereka sedar, meruntuhkan kerajaan sedia ada adalah sabotaj kepada negara. Ini sebab kerajaan sedia ada sedang membuat kebaikan kepada rakyat. Kalau kita lihat sekarang modus operandi mereka terus menerus memainkan propaganda. Mereka ada certain numbers, mereka ada jumlah, mereka ada ahli parlimen tertentu yang akan bersama mereka. Sedangkan kita jelas betul kedudukan ini. Kita tahu yang di Pertuan Agong takkan layan, bakal yang di Pertuan Agong mengeluarkan titah takkan menerima menghadap sesiapa pun sehingga tarikh 31 Januari. Kemudian GPS dengan tegas mengatakan mereka takkan layan politik begini. Buang masa tu ya. No, kita yang pentingnya ialah kestabilan kerajaan Malaysia.
termasuklah saya macam juga heran juga apa hal nama saya ni masuk dalam Dubai ya. Nak jadi apa? Perdana Menteri? Ada. Kan? Kalau tak masa macam je saya pun terkejut juga. Oh, tidaknya offer saya Perdana Menteri. UMNO yang dimomokkan akan bersama mereka kononnya. Ada benda pun semua orang tengah buat kerja dengan elok. Jadi kita tahu sebenarnya ini adalah satu propaganda dan cetusan persepsi jahat. Apa tujuan sebenarnya? Mudah saja kita nak faham. Bila mereka cetus propaganda begini, rakyat akan mula khawatir melihat ketidakstabilan politik. Sedangkan kita tahu kerajaan itu intek dan kukuh. Bila kegusaran awam ini tercetus, maka perasaan panik di kalangan rakyat kan mula tercetus. Tujuannya satu aja. Apabila rakyat mula panik, pelabur akan mula kurang masuk untuk melabur ke dalam negara. Secara tak langsung ini akan mensabotaj ekonomi negara. Kemudian bila ada orang percaya pula dengan permainan persepsi jahat ini, mencetuskan pula perbualan hangat di peringkat bawah netizen, rakyat dan publik ini, maka tercetuslah pula pandangan ketidakstabilan politik. Ini akan mensabotaj pula sistem pentadbiran negara. Jadi secara tak langsung langkah mereka ini sedang mensabotaj negara. Sedangkan berkali-kali sudah saya katakan bahawa langkah Dubai gagal. InsyaAllah saya yakin, hakul yakin, kerajaan hari ini intek, kerajaan hari ini kukuh. Saya cukup yakin tak ada perkara yang boleh mengganggu gugat pentadbiran kerajaan hari ini. Setidak-tidaknya kerajaan ini akan terus bertahan sehingga habis penggal dan akan kembali lebih kuat lagi pada penggal yang akan datang. Jadi saya nak berpesan kepada semua pendukung kerajaan perpaduan dan kerajaan madani, relax lah, korang pun jangan gelabah sama. Orang dah tahu ini permainan jahat propaganda. Tujuan mereka baling persepsi itu supaya pendukung-pendukung kerajaan ni yang menggelabah. Kalau kita relax, kita tenang, ada benda dah yang boleh menggugat kerajaan ini, orang akan tengok usaha mereka sebagai usaha yang lekeh dan sia-sia. Jadi video pendek saya ni saya nak pesan itu aja kepada rakyat khususnya, jangan cemas dan panik. Tak ada apa pun. InsyaAllah kerajaan ini intek dan kukuh. Kepada pendukung-pendukung kerajaan perpaduan, buat kerja je lah. Tak payahlah korang pun sama semak nak fikir benda ni jadi ke, benda ni apa ke. Tak payah. Tumpu tugas masing-masing aja. Kau faham tak ni? Kalau kau faham, bagus. Okeylah, itu saja video pendek aja. Jadi jangan gelabah apa-apa. Pergilah entok kala dia orang nak kata apa ya. Maka saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.